Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Pada petang ini kita masuk kepada tanda raf'an yang seterusnya, iaitu tanda yang keempat, iaitu huruf nun. Huruf nun merupakan sebahagian daripada tanda raf'an. Kata penulis, huruf nun menjadi alamat raf'an bagi fi'il mudhari'. Kita ingat ya, apa dia kalimah yang menggunakan nun sebagai tanda raf'an? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan perkara berikut. Dahulu kita dah katakan bahawa fi'il mudhari' menggunakan dhammah sebagai tanda raf'an. Di sini kenapa nun? Dia menggunakan nun sebagai tanda raf'an kalau bersambung dengan salah satu daripada tiga perkara, iaitu alif isnain, wawul jama'ah dan ya al-mukhatabah. Contohnya kalau yazhabu dia pergi. Kalau kita nak kata mereka berdua pergi, kita akan tambah alif isnain. Selepas huruf akhir pada fi'il mudhari' itu kita tambah alif. Jadi yazhaba. Kemudian selepas daripada huruf alif itu kita letakkan nun. Jadi yazhabani. Dan nun ini adalah tanda raf'an. Nun ini adalah tanda raf'an. Ia bukan nun seperti pada musanna. Kita dah cerita itu, nun pada musanna apa dia? Abu Ahmad, nun pada musanna adalah apa dia? Yang asalnya adalah tanwin, nun mati. Jadi itu nun pada musanna lain. Nun pada fi'ilun mudhari' yang bersambung dengan alif isnain, nun di sini adalah tanda raf'an. Maksudnya kalaulah kalimah itu mansub, maka nun ni akan dibuang. Kalau dia marfu' sahaja, nun ni akan diletakkan pada hujung fi'ilun mudhari' ni tadi. Kalau yazhabu, dia datang. Mereka berdua datang, kita kata yazhabani. Yashrabu, dia minum. Kalau mereka berdua minum, yashrabani. Jadi begitu. Ya. Jadi kata dia, yang pertamanya aliful isnain. Di dalam tajuk dhammah sebagai alamat raf'an telah dijelaskan makna aliful isnain. Apa dia aliful isnain? Ihsan, apa aliful isnain? Fahim apa aliful isnain? Alif isnain menunjukkan pelaku perbuatan itu dua orang. Isnain itu dua. Alif itu huruf alif lah. Jadi kalau kita nakkan fi'il mudhari' itu, ianya merujuk kepada dua orang yang melakukan perbuatan. Contohnya dua orang sedang minum. Kita tambahkan alif isnain. Yashrabu jadi yashrabani. Nun itu adalah tanda raf'an. Ya. Jadi dikata apabila fi'il mudhari' bersambung dengan huruf ini, ia menggunakan huruf nun sebagai alamat raf'an. Contohnya, huma yadhhabani ila suq. Mereka berdua pergi ke pasar. Kita tak boleh kata huma yadhhabu, sebab dua orang. Kita kena sebut huma yadhhabani. Ya. Huma yadhhabani ila suq. Antuma tajlisani bijanibil ustaz.
kamu berdua duduk di sisi ustaz. Kalau seorang, anta tajlisu, kamu duduk. Kalau dua orang, antuma tajlisani, tambah alif itsnain, dan selepas tu kita letakkan nun. Kalau dia marfu' kita letakkan nun. Kalau dia mansub ataupun majzum, kita buang nun ni. Contohnya macam mansub, kita kata kamu berdua tidak akan boleh duduk di sini. Kita kata lan tajlisa huna, kita buang nun ni. Jadi lan tajlisa, asal dia tajlisa ni. Kalau masuk lan ini menjadikan fi'il mudhari' ini mansub. Jadi lan tajlisa, nun kita buangkan. Faham semua? Nun ini adalah tanda raf'un. Faham Bu Abdillah? Dia tak sama dengan nun musanna. Sekarang ini kalau dua orang kita tambah ke alif nun pada fi'il mudhari'. Contoh yang seterusnya, Zainabu wa Maryamu tadrusani fil ma'had. Zainab dan Maryam belajar di ma'had. Jadi kita tambah ke alif nun. Zainab dan Maryam belajar di ma'had. Zainab wa Maryam tadrusani fil ma'had. Kalau Ali dan Muhammad, Ali wa Muhammad yadrusani fil ma'had. Tak tu tukar kepada ya kalau untuk lelaki. Alif pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan fi'il mudhari' ini adalah alif isnain, yang menunjukkan pelaku perbuatan adalah dua orang. Nun pada musanna adalah asal daripada tanwin. Nun pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif isnain adalah tanda raf'un. Kalimah yazhabani dan juga tajlisani dan tadrusani merupakan fi'il mudhari' yang bersambung dengan aliful isnain. Kalimah-kalimah tersebut berada pada kedudukan raf'un kerana tidak didahului oleh nasib atau jazim. Nanti kita akan belajar apa dia nasib. Nasib itu adalah perkara yang menjadikan fi'il mudhari' mansub. Jazim adalah perkara yang menjadikan fi'il mudhari' majzum. Nanti kita akan masuk bab ini. Yang pentingnya antum faham, bila fi'il mudhari' tak ada sebelum dia nasib ataupun jazim, maka automatik dia marfu'. Kita dah ceritakan ini, antum kena ingat ni. Ini kena ingat. Begitu juga di sini, tak ada nasib, tak ada jazim sebelum fi'il mudhari' ni tadi, maka dia menjadi marfu'. Huruf nun yang terletak di hujung perkataan merupakan alamat raf'un bagi kalimah-kalimah tersebut. Ini yang pertamanya. Kalau mudhari' kalau bersambung dengan alif isnain, dia marfu', tanda raf'un dia adalah nun. Yang keduanya wawul jamaah. Kalau dia bersambung dengan waw jamaah juga menggunakan nun sebagai tanda raf'un. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan huruf ini juga menggunakan nun sebagai alamat raf'un. Contohnya, al-muslimuna yasumuna fi Ramadan. Orang-orang Islam berpuasa di bulan Ramadan. Sekarang ni mana fi'il mudhari'nya? Yasumuna. Asal dia yasumu. Kalau seorang, Muhammad yasumu. Kalau ramai, al-muslimuna yasumuna. Ditambahkan waw selepas pada fi'il mudhari' itu. Seorang Ali yashrabu. Kalau at-tullabu, para pelajar, yashrabuna. Waw ini dipanggil dengan waw al-jamaah, untuk menunjukkan pelaku perbuatan itu lelaki yang ramai. Lelaki ni untuk lelaki,
Jangan guna untuk perempuan. Waw jamaah ni untuk lelaki. Kalau kita nak cerita yang buat perbuatan tu lelaki ramai, kita pakai waw jamaah. Kalau perempuan kita pakai nun niswah. Kemudian kita letakkan huruf nun di hujung fi'il mudhari' ni tadi. Kalau dia marfu', lepas waw tu letakkan nun. Yasumu jadi yasumuna. Kemudian contoh yang seterusnya, al-atqiya'u yuti'una rabbahum. Orang-orang yang bertakwa taat kepada Rabb mereka. Asal fi'il ini adalah yuti'u. Tapi kerana pelaku perbuatan itu ramai, jadi yuti'una. Tambah waw jamaah dan nun adalah tanda raf'un. Contoh yang seterusnya, antum tusafiruna ghadan. Kamu semua akan bermusafir pada hari esok. Asal dia tusafiru, untuk seorang. Ramai jadi tusafiruna, ya. Kalimah yasumuna, yuti'una dan tusafiruna adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawul jamaah. Ingat, kalau kita nak bercakap Arab, kita kena apa? Pandai guna huruf-huruf ni. Jangan kita bercakap dengan ramai, kita guna untuk seorang, tak boleh. Nak bercakap ya ikhwan, ikhwan ramai. La tajlis huna. Jangan duduk di sini. Jadi kita gunalah apa? Tajlisu, tajlisuna. La tajlisuna huna. Kalau dia amrun, la ni la nahiyah, jadi tajlisu, buang nun, ya. La tajlisu huna, ya. Jadi yang pentingnya kita kena tahu guna. Kalau kita bercakap dengan ramai, kita gunakan waw jamaah. Cakap dengan dua orang, kita gunakan alif isnain. Sambungkan dengan fi'ilun ni tadi, ya. Kemudian kata dia, kalimah yasumuna, yuti'una dan juga tusafiruna adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawul jamaah. Kalimah ini berada pada kedudukan raf'un. Ingat ya, kenapa dia marfu'? Kerana ia tidak didahului oleh nasib atau jazim. Tanda raf'unnya adalah huruf nun yang terletak di hujung perkataan. Hujung fi'il mudhari' itu tanda raf'un dia. Kalau kamu sebut sebagai contohnya, antum tusafiru ghadan, salah lah, ya. Kena sebut tusafiruna, tusafiruna. Letakkan nun sebab dia marfu'. Yang ketiganya ya'ul mukhatabah. Apa dia ya'ul mukhatabah, Abu Abdillah? Apa dia ya'ul mukhatabah? Ya yang menunjukkan perempuan. Pelaku perbuatan wanita. Abu Saleh, apa dia ya'ul mukhatabah? Perempuan seorang. Ya, setakat tu je boleh cerita. Tak habis lagi tu. Haris, apa dia ya'ul mukhatabah? Yang ditujukan kepadanya percakapan. Kalau kita nak bercakap dengan orang perempuan, kita kena tambahkan ya' mukhatabah, ya. Contohnya kalau kita cakap dengan orang lelaki, sebagai contohnya kita kata, Muhammad, atashrabul laban? Muhammad, awak minum susu tak? Kita kata tashrabu. Tapi nak bercakap dengan orang perempuan tak boleh kata tashrabu. Kita kena tambahkan huruf ya pada fi'il mudhari' ini.
Kemudian nun tu adalah tanda raf'an. Jadi tashrabina. Kita kata ya ummi atashrabina al-laban, wahai ibuku, kamu minum susu tak? Jadi kita kata tashrabina, tambah ya dengan nun, semua fi'lun. Tashrabu jadi tashrabina, ta'kulu jadi ta'kulina, tazhabu jadi tazhabina. Ya yang duduk di hujung fi'lun ini adalah ya mukhatabah. Kita kena gunakan macam itu. Ya, kalau bercakap dengan orang perempuan seorang, ya, kita kena tambahkan ya mukhatabah. Ya huruf ya mukhatabah artinya yang ditujukan kepadanya percakapan. Ingat, yang kita bercakap dengan dia. Kalau kita bercerita tentang orang perempuan seorang, kita tak pakai ya mukhatabah. Contoh kita nak kata ummi ataupun ibu saya sedang makan nasi contohnya. Kita tak kata ummi ta'kulinal arus, kita tak kata gitu. Kita kata ummi ta'kulul arus, ya. Dia tak pakai ya mukhatabah. Sebab ya mukhatabah ni untuk orang yang kita bercakap dengannya. Sebab itu dipanggil mukhatabah. Mukhatabah artinya apa? Yang ditujukan kepadanya percakapan. Ya. Kata dia, contohnya, madza tatbukhina ya Aminah? Apa yang kamu masak wahai Aminah? Antum bila dapat contoh-contoh ni antum ingatlah. Nanti tak lama antum pandai cakap Arab. Tahu Huzaifah. Contoh-contoh ni antum pati betul-betul antum hafal. Nak bercakap dengan mak kita. Mak masak apa? Macam mana nak cakap? Ya ummi madza tatbukhina, ataupun madza tatbukhina ya ummi. Ya? Kamu masak apa wahai ibuku? Jadi di sini asal fi'lun itu adalah tabakha yatbukhu. Masuk ya mukhatabah. Jadi tatbukhina. Jadi apa? Tatbukhina. Ya? Kalimah tatbukhina merupakan fi'lun mudhari' yang bersambung dengan ya mukhatabah, ya'ul mukhatabah. Ia berada pada kedudukan raf'an kerana tidak didahului oleh nasib atau jazim. Huruf nun yang terletak di ujung perkataan merupakan tanda raf'an. Jadi belajar nahwu ni juga akan membantu antum untuk boleh bercakap Arab. Kalau tak tahu nahwu ni, kita akan apa? Kita akan jadi pening, keliru macam mana nak bercakap. Jadi dengan ilmu yang seperti ini kita akan dapat bercakap dengan betul. Tak adalah nanti bercakap dengan orang seperti bercakap dengan orang lain yang kita ceritakan tentang dia. Contohnya Muhammad, aina yajlis, kita kata Muhammad awak duduk mana, tapi pakai yajlis. Tak boleh. Kalau orang yang ditujukan kepadanya percakapan, kita kena pakai huruf ta. Muhammad aina tajlis. Contohnya kita nak tanya lagi, Ali pergi ke mana? Kita tak boleh kata aina tazhab Ali. Kita kena kata aina yadhhabu Aliyun. Jadi ilmu tentang nahwu ni, ini merupakan perkara yang penting yang akan membantu kita boleh bercakap Arab. Ya. Jadi antum kena faham betul-betul. Ini adalah penting. Nak pandai cakap Arab mesti kena faham betul-betul ilmu nahwu ni. Jadi bersyukur anak bila anak mengajar tak ada yang tanya soalan. Maknanya faham insya-Allah. Ulang kaji. Yang pertamanya, kalimah yang menggunakan huruf waw sebagai alamat raf'an adalah ada dua, iaitu jam'ul muzakkar salim dan al-asmaul khamsah. Ini ulang kaji ini
untuk apa? Menguatkan lagi ingatan antum ya. Apa dia kalimah yang menggunakan waw sebagai tanda raf'an? Dua saja, iaitu jam'u muzakkar salim dan al-asmaul khamsah. Yang kedua, muzakkar adalah lawan bagi muannas, iaitu perkataan yang merujuk kepada lelaki atau jantan bagi haiwan, ataupun kalimah yang tak ada padanya tak marbutah, yang merujuk kepada benda. Macam baitun, rumah. Muzakkar ke muannas? Dia muzakkar. Bukan maksud muzakkar sini rumah tu lelaki, bukan maksud begitu. Ghurfatun, muzakkar ke muannas? Muannas sebab ada tak marbutah di hujung dia. Dia adalah muannas. Jadi sekarang ini kalimah yang dipanggil sebagai muzakkar itu kalau dia merujuk pada orang lelaki, ataupun kalau haiwan yang jantan, ataupun kalau benda, kalimah yang tidak mempunyai huruf tak marbutah pada hujung dia. Sayaratun ada tak, jadi dia muannas. Nafizatun tingkap, ada tak juga, dia muannas. Qalamun muzakkar sebab dia tak ada tak. Qalamun pen, pensil, dia muzakkar, tak ada tak marbutah hujung dia. Kemudian yang ketiganya, al-asmaul khamsah, artinya ismun yang 5, iaitu zu. Jadi eloknya kita sebutkan seperti dalam apa dia, seperti yang mengikut syarat-syaratnya. Patutnya kita sebut apa? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan juga zu ilmin. Sebab seperti yang kita kata sebelum ini, kalimah-kalimah ini ianya menggunakan waw sebagai tanda raf'un kalau disandarkan pada kalimah yang lain. Ya. Jadi antum tukar semula. Abun tu jadi abuka, akhun tu jadi akhuka, hamun jadi hamuka, famun jadi fuka, zu tambah ilmin, contohnya zu ilmin. Dia menggunakan waw kalau dia menjadi mudhaf, artinya disandar kepada kalimah yang lain. Kalau tak ada kalimah yang lain yang disandarkan kepadanya, dia tak pakai waw, dia akan pakai apa? Dhammah. Hadza abun, ini ayah. Jadi dia di sini abun khabar marfu', tanda raf'an dia adalah dhammah. Tapi kalau hadza abuka, ini ayah kamu, abu di sini khabar juga marfu', tanda raf'an dia adalah waw, sebab dia adalah sebahagian daripada al-asmaul khamsah. Ini kesilapan penulis ni. Ya. Kesilapan penulis. Baik, yang keempatnya, syarat penggunaan huruf waw sebagai alamat raf'an bagi ismun yang 5 di atas hendaklah ia disandarkan kepada perkataan yang lain. Nak guna waw mesti disandarkan pada perkataan yang lain, bukan khusus pada ka je. Abu Muhammad disandarkan kepada Muhammad. Ya. Abu Fatimah, ataupun abuhum, ayah mereka. Yang penting disandarkan kepada kalimah yang lain. Ya. Yang kelima, kalimah yang menggunakan huruf alif sebagai alamat raf'an ada satu sahaja, iaitu musanna. Ingat. Yang keenam, musanna merujuk pada perkataan yang mengandungi dua objek. Tak kira lah orang ke benda ke, haiwan ke. Kalau dua, kita gunakan dalam bentuk musanna. Yang ketujuh, kalimah yang menggunakan huruf nun sebagai alamat raf'an ada satu sahaja, iaitu fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif isnain atau wawul jamaah atau ya'ul mukhatabah. Di dalam ilmu nahwu ia dipanggil al-af'alul khamsah. Ya. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif isnain, wawul jamaah, dan juga ya mukhatabah dipanggil apa? Al-af'alul khamsah.
Macam mana jadi 5? Yang bersambung 3 huruf saja. Jadi 5 itu sebab ada yang kita gunakan untuk yang kita tujukan padanya percakapan, dan ada yang kita gunakan untuk yang kita ceritakan tentangnya. Bahasa Malaysia panggil ganti nama diri kedua dengan ganti nama diri ketiga. Ya. Kalau contohnya kamu berdua, kita sebut tashrabani. Kamu berdua sedang minum. Tashrabani. Kalau mereka berdua sedang minum, jadi yashrabani. Kalau kamu ramai, bersambung dengan waw jamaah. Kalau kamu, kita pakai ta. Tashrabuna. Kalau mereka, ramai juga, tapi mereka, kita pakai yashrabuna. Jadi sekarang ini, bagi yang bersambung dengan alif isnain, satu untuk yang ditujukan padanya percakapan, ganti nama diri kedua. Satu yang diceritakan tentangnya, iaitu ganti nama diri ketiga. Kita sebut mereka berdua. Mereka. Itu yang bersambung dengan alif isnain. Yang bersambung dengan waw jamaah juga serupa. Ada yang merujuk kepada yang ditujukan kepadanya percakapan, dan ada yang kita ceritakan tentang mereka. Kamu ramai dan mereka ramai juga. Bersambung dengan waw jamaah juga. Dah jadi berapa? Dah jadi 4. Kerana ya mukhatabah satu saja. Sebab dia merujuk kepada seorang perempuan yang ditujukan kepadanya percakapan. Kalau orang perempuan seorang, kita ceritakan dia, kita tak letak, ceritakan tentang dia, kita tak letak ya mukhatabah. Ya mukhatabah khusus untuk seorang perempuan yang kita bercakap dengannya. Jadi berapa? Jadi 5 lah. Sebab itu dalam ilmu nahwu mereka pakai apa? Pakai wazan taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Jadi 5. Semua fi'il mudhari' datang dalam bentuk yang seperti ini. Faham? Kemudian yang ke-8, fi'il mudhari' menjadi marfu' apabila ia tidak didahului oleh nasib ataupun jazim. Habis bab ini. Dan carta itu antum boleh tengok sendiri, perhatikan semula. Ia akan membantu untuk antum ingat apa yang telah pun dipelajari. InsyaAllah minggu hadapan kita masuk kepada bab nasbun pula, tanda-tanda nasbun. Jadi kita berhenti setakat ini dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.